Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 4 Mac 2019. PAS mendakwa sikap Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyerang parti Islam itu baru-baru ini membuatkan rakyat semakin benci dan menolak Pakatan Harapan. Memetik Harakah Daily, Ketua Pemuda PAS Muhammad Khalil Abdul Hadi berkata, faktor itu juga menjadi punca kekalahan PH di pilihan raya kecil Semenyih. Jelasnya serangan Anwar terhadap PAS ialah punca utama kekalahan bersatu di Semenyih. Minggu lalu, Anwar mendedahkan bahawa PAS membayar pengarang Sarawak Report, Claire Russell Brown, sejumlah wang yang besar. Bayaran itu bertujuan menyelesaikan saman fitnah yang difalkan Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang terhadap Claire sebanyak 1.4 juta ringgit. Khalil mendakwa tindakan Anwar itu dipercayai berikutan perjumpaan PAS bersama Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini yang secara terang menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Dr. Mahathir dalam kerajaan. Katanya lagi, sokongan PAS terhadap Dr. Mahathir sebenarnya membuatkan Anwar kepanasan ekoran pendedahan wujud gerakan di sebalik tabir untuk mengetepikan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Pakatan Harapan perlu bertindak segera untuk memperbetulkan kesilapan yang telah mengundang rasa ketidakpuasan hati rakyat berikutan kekalahan sebanyak 2 kali berturut-turut dalam pilihan raya kecil baru-baru ini. Dalam satu kenyataan, Adun Batu Umban Kumaresan Arumugam berkata, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu diangkat sebagai Perdana Menteri ke-8 secepat mungkin untuk menentukan hala tuju masa depan Pakatan Harapan. Katanya lagi, proses rombakan kabinet perlu dilaksanakan kerana didapati terdapat juga beberapa jemaah menteri tidak memainkan peranan selaras dengan portfolio diberikan. Beliau berpendapat, kekalahan Pakatan Harapan di 2 pilihan raya kecil bukan kerana rakyat beralih kepada BN tetapi untuk memberi mesej tersirat kepada Pakatan Harapan bahawa hukuman tersebut adalah kerana kegagalan mengotakkan janji. Sekiranya Pakatan Harapan lewat bertindak, katanya kemungkinan besar gabungan itu akan menerima impak yang besar pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Dalam perkembangan lain, Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Mazlan menyindir hasrat Kementerian Pembangunan Usahawan yang menyasarkan penggunaan kereta terbang untuk kegunaan industri seperti pertanian serta pengangkutan awam. Memetik di Facebooknya, bekas timbalan Menteri Keuangan itu berkata, adalah lebih wajar untuk Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Rizwan Muhammad Yusof mencadangkan pembinaan basikal terbang berbanding kereta terbang. Menurut Ahmad Mazlan, jika kereta terbang dicipta, rakyat terpaksa membayar cukai jalan dan tol. Rizwan dilaporkan berkata, bagi industri pertanian, kereta terbang boleh digunakan untuk memantau ladang-ladang selain turut digunakan untuk menjaga keselamatan di sempadan negara. Beliau berkata, prototipe kereta terbang dijangka siap seawal Jun ini dan kos penghasilan prototipe itu tidak melebihi RM1 juta selain ia dibiayai oleh pihak swasta. Katanya, kereta terbang yang bakal direalisasikan tahun ini hanya untuk kegunaan industri pengangkutan dan bukan untuk dijual kepada orang awam. Seterusnya, penjawat awam yang berbeza pendirian politik diingatkan supaya tidak melakukan sebarang unsur-unsur sabotaj. Dalam usaha kita memanfaatkan media sosial sebagai ejen penyampaian maklumat dan promosi perkhidmatan kepada masyarakat, ada juga pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan media sosial dengan menyebarkan maklumat atau melemparkan tuduhan dan kritikan terhadap kerajaan secara menuduh. Saya ingin mengingatkan sebagai seorang pejabat awam, tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah mengetahui batas-batas perhubungan dalam komunikasi serta mematuhi etika penggunaan media sosial. Walaupun untuk mempertahankan diri, jangan sesekali membalas kritikan netizen dengan bahasa yang kurang sopan. Kita juga sedar ada kalangan pejabat awam yang mewarisi sokongan kerajaan lama. Itu tak apa, itu adalah hak demokrasi masing-masing. Kita faham dan hormati pendirian politik pada masing-masing. Namun saya ingin mengingatkan supaya janganlah ada unsur-unsur sabotaj. Kita boleh berbeza dari segi fahaman politik, namun untuk berkhidmat kepada rakyat kita tidak wajar
menggunakan perbezaan kelompok, kaum atau agama sebagai penghalang. Imej kerajaan, kementerian dan seluruh agensi hendaklah sentiasa dipelihara. Sama-sama kita mencerminkan kepribadian kita dengan asas yang digariskan oleh agama seperti mana yang sabda Nabi Muhammad SAW mahfuznya. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Biro Politik PKR akan membincangkan calon bagi pilihan raya kecil rantau dalam mesyuaratnya akan datang. Belum lagi diputuskan sebab Biro Politik akan mesyuarat dan kita fikirkanlah sebab memang dulunya Dr. Sri Ram menjadi calon di situ dan dia telah teranaya kerana tidak dibenarkan masuk. Dan ini menyebabkan dia mengambil court case lah, ya. Dan ini kita akan bincang bersama-sama sebab memang betul dia telah tidak dibenarkan. Memang betul itu salah, dia tidak dibenarkan pada masa itu. Tapi kita nak fikirlah macam mana kita nak bubuh sesiapa yang kita bertanding. It's not a court case, it's election. Ada majlis komuniti dekat rantau tidak bersetuju supaya Dr. Sri Ram ni syaratkan. Okay, thank you. Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan membayangkan kerjasama dengan UMNO kelak akan menggunakan satu logo untuk bertanding pada pilihan raya umum ke-15. PRU 15 kita gunakan satu logo ke Datuk? Itu perancangan kita dan untuk makluman semua rakan-rakan. Saya sendiri atas arahan daripada parti telah menulis surat kepada Setiausaha Agung UMNO untuk kita menubuhkan jawatankuasa perunding antara UMNO dan PAS. Dan insyaAllah ini tempat pertama saya beritahu. 5 hari bulan 3 ni PAS, jawatankuasa perunding PAS dengan UMNO akan berbincang di Kuala Lumpur. 5 hari bulan Selasa ni, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan melihat satu perkembangan yang insyaAllah yang baik, insyaAllah diredai oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita sama-sama berdoa lah, insyaAllah. Terima kasih. Baiklah, jangan lupa layari laman web kami di www.kintv.com/pm untuk berita selanjutnya. Anda juga boleh layari di YouTube Kini TV. Saya Nur Syah Muhammad Amin. Salam hormat dan kita jumpa lagi.